أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها رب يسر ولا تؤسر رب تم بالخير أما بعد kita ayat 144 145 144 dah ada pengajaran. Cuba tengok pengajaran ayat 144. Dan sebelum kita bagi pengajaran, cuba tengok maksud ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama'. Sesungguhnya kami telah melihat pergerakan wajah engkau ke arah langit, maka falanuwalliyannaka, pasti kami akan palingkan engkau qiblatan ke arah kiblat tardaha yang engkau suka. Fawalli wajhaka, maka sekarang palingkan wajah engkau syatral masjidil haram, ke arah masjidil haram. Itu arahan untuk Nabi, arahan untuk orang-orang yang beriman. Wahai suma kuntum, di mana saja kamu berada, fawallu wujuhakum, maka hadapkanlah wajah-wajah kamu syatrah, ke arah Masjidil Haram. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab, la ya'lamuna, pasti mereka tahu dan yakin, annahul haq, pertukaran kiblat itu adalah benar. Apa maksud dia? Cerita pertukaran kiblat mereka cukup tahu dan yakin. Sebab apa? Sebab dah ada disebut dalam kitab mereka. Mereka tahu dulu. Dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil dah ada beritahu bahawa kiblat akan ditukar. Mereka cukup yakin. Tapi kenapa mereka tolak? Sebab Nabi Muhammad. Sebab Nabi bukan daripada bangsa dia. Itu dia panggil apa? Ta'assub ataupun fanatik. Pengajaran dia, Allah melihat tetapi melihat Allah tidak sama dengan melihat makhluk. Ayat tadi Allah bagi tahu kami melihat Nabi Muhammad, kan? Mana Allah melihat? Macam mana cara Allah melihat? Dengan apa? Wallahu alam. Yang kedua, memandang ke langit bukanlah tidak beradab bersama Allah. Memandang ke langit bukanlah tidak beradab bersama Allah. Ini mungkin tak tahulah orang Melayu macam tu ke. Kalau tengok ke langit dia kata jangan tengok, tak beradab dengan Allah. Sebenarnya tak. Dalilnya apa dah? Nabi tengok ke langit, Allah tak marah pun. Tetapi sambung yang kedua tadi.
Tetapi di dalam solat tidak boleh memandang ke langit. Tetapi di dalam solat tidak boleh memandang ke langit. Okey, yang ke 3. Wajib menghadap ke arah Masjidil Haram ketika hendak solat. Yang keempat, manakala ketika solat hendaklah memandang ke tempat sujud. Manakala ketika solat hendaklah memandang ke tempat sujud. Kecuali di 2 tempat. Pertama, ketika menjadi makmum. Ketika menjadi makmum, dibolehkan melihat imam. Dibolehkan melihat imam. Ha? Tengok daripada awal sampai akhir lah. Ada dalil? Ada. Salah satu dalilnya ialah dalam hadis Sahih Bukhari, ketika Nabi salat kusuf. Kusuf ni salat apa? Gerhana. Gerhana matahari. Dan Nabi bagi tahu lepas salat, Nabi bagi tahu pada para sahabatnya, ketika dia salat, Nabi ditunjukkan syurga dan neraka ketika salat kusuf. Dan Nabi kata, iaitu ketika kamu sedang melihat aku pergi ke depan dan pergi ke belakang. Masa aku tengah solat, aku pergi ke depan, pergi ke belakang. Ketika itu kamu sedang melihat aku. Masa itulah Allah tunjuk syurga dan neraka. Faham? Jadi sahabat ketika solat bersama Nabi, dia tengok siapa? Tengok Nabi. Jadi boleh. Kalau kita sebagai makmum, boleh melihat imam. Apatah lagi dalam keadaan suara imam tak apa jelas. Masa tu lagilah kena tengok imam. Tak payah jelingkan, mata kita macam spotlight kan, jeling je. Ataupun kalau kita duduk sah kedua, kita tak mungkin nampak imam. Habis kita tengok siapa? Makmum kat depan kita. Makmum kat depan itu menggambarkan pergerakan imam. Itu satu dalil. Dalil yang kedua, ketika dibuat mimbar untuk Nabi, Nabi pun solat di atas mimbar. Berdiri, Nabi solat di atas mimbar. Dan Nabi rukuk di atas mimbar. Bila Nabi nak sujud, Nabi pun turun, reverse. Turun daripada mimbar dan Nabi sujud di bawah. Dan Nabi sujud di atas bumi. Kemudian Nabi bersabda, "Innama fa'altu haza lita'tammu bi wa lita'allamu salati." Aku buat macam ni, apa dia? Aku solat di atas mimbar, berdiri rukuk, kemudian bila nak sujud aku turun mimbar. Aku buat semua ni supaya kamu ikut aku dengan jelas. Dan supaya kamu belajar daripada solat aku. Faham? Jadi kenapa Nabi solat atas mimbar? Supaya sahabat nampak pergerakan Nabi. Maknanya ketika solat, mata sahabat tengok apa? Tengok Nabi. Hadis sahih.
Boleh. Tengok pergerakan imam lah. Jangan duk perhati pakaian dia kan. Pakai baju Melayu warna apa. Dan dalil yang ketiga, ketika Nabi solat sir. Solat sir apa dia? Solat sirriyah. Solat siang. Solat zuhur dan asar. Nabi membaca, kemudian sahabat tahu Nabi membaca. Nabi pun tanya, bima ta'rifuna zalik, macam mana kamu tahu aku membaca sedangkan aku baca perlahan, kamu tak dengar? Sahabat kata apa? Bittirabi lihyati, dengan pergerakan janggut engkau. Bila Nabi membaca, janggut Nabi bergerak kan, dan janggut Nabi lebat. Jadi sahabat duduk sebelah ke belakang nampak pergerakan janggut, menunjukkan Nabi sedang membaca. Faham? Jadi masa tu makmum, sahabat tu ketika solat bersama Nabi, dia tengok apa? Tengok imam lah. Boleh? Itu tempat pertama. Boleh melihat ke tempat lain selain daripada tempat sujud. Tempat kedua, ketika dalam peperangan ataupun ketika dalam ketakutan. Ketika tengah berperang, musuh kat depan, kita nak tengok tempat sujud ke tengok musuh? Tengok tempat sujud. Itu macam nak bunuh diri lah. Ataupun kalau ada ular kat depan, kita tengok solat, ada ular kat depan, nak tengok ular ke tengok tempat sujud? Tengok ular. Lepas tengok buat apa? Pukul sampai dia mati. Lepas dia mati buat apa? Sambung balik. Tak payah apa? Niat apa? Niat pukul ular. Niat apa? Tak, masa belum solat dah niat solat tak? Cukup lah tu. Dia niat sekali je. Janganlah masa kita salat 2 rakaat nampak ular, kita pun bunuh. Lepas mati kita niat, saja aku sambung 2 rakaat lagi. Sama juga hadis Zulyadain kan, yang Nabi solat zuhur ataupun asar 2 rakaat, kemudian ditegur oleh Zulyadain, sahabat Nabi. Nabi kata, tak, aku solat cukup. Sahabat kata, tak, kamu solat tak cukup. Bila Nabi tanya semua sahabat, dan sahabat kata Nabi salat tak cukup, Nabi buat apa? Nabi tambah ke Nabi mula daripada awal? Tambah je. Jadi yang 2 rakaat tadi batal tak? Tapi Nabi dah bercakap tak? Berlaku tak soal jawab? Berlaku. Solat tak batal? Tak batal. Kalau kita dah solat 2 rakaat, orang kata tak cukup. Betul ke? Betul. Kita pun tambah ke buat baru? Siapa yang betul? Nabi. Mana yang lebih mudah? Tambah. Tapi waswah kan, tak yakin. Itu penyakit itu, penyakit. Habis nak pukul 1 biar dulu. Lepas tu pukul pula 2. Itu kita mati dululah. Banyak sangat bergerak. Dia boleh tak pukul ular tak banyak bergerak? Kalau tak banyak bergerak, orang tak panggil pukul, itu main-main. Bila sebut pukul sampai mati, kena banyak bergerak lah. Dan Nabi suruh kan, bila Nabi suruh batal tak salat? Tak batal. Yang batal bergerak banyak kali yang tak ada faedah. Kan? Berbutang, lepas tu buka, lepas tu bubuh kan? Itu tak ada faedah, itu boleh membatalkan solat. Ataupun tak dia tak gatal, tapi garu je sebab imam baca panjang kan? Batal, boleh membatal. Tapi kalau dia garu sebab gatal,
Batal tak solat walaupun banyak kali? Batal tak? Tak. Sebab tu Tuhan buat jari macam ni boleh lipat dan ada kuku. Untuk apa? Untuk garu tu. Jadi salah kita diajar daripada kecil, bila bergerak 3 kali je berturut-turut batal solat. Salah, tak ada dalil. Tak ada dalil. Boleh? Yang solat sia-sia apa dia? Lepas solat buka aurat. Itu ada dalil, banyak dalil tu. Tapi tak diajar pula. Ramai tak yang macam tu? Masa solat dia tak menggaru, diam je. Tapi lepas solat semua dia buka. Tinggal skirt je. Kan? Itu solat tu sia-sia. Dalam agama tak boleh pilih. Sia-sia. Sia-sia. Tuhan kata afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Tuhan cela orang Yahudi, dia ambil ajaran agama yang dia suka dan dia kufur yang dia tak suka. Tuhan kata fama jaza'u man yaf'alu zalika illa khizyun fil hayatid dunya. Tidak ada balasan orang yang pilih-pilih agama melainkan hina kat dunia, dan di akhirat dikembali pada asyaddul azab, azab yang sangat pedih. Mana sia-sialah. Kan? Solat, dia solat sebab sesuai dengan nafsu. Kenapa? Tutup aurat 10 minit je. Tapi Tuhan perintah tutup aurat di luar, dia tak tutup. Kenapa? Lama. Itu nafsu lah. Solat dia tak diterima. Agama tak boleh ikut nafsu. Jadi kalau orang yang salat, habis salat tu dia buka tu macam buka aurat semua, rambut semua. Kalau jadi setiap dia salat tu sampai mati, kalau dia tak tutup aurat yang itu, maksudnya selamat tu lah tak terima solat. Ya. Solat tak diterima. Buat penat dia solat. Yang buat penat. Siapa saya buat penat? Sebab dia kata tak solat tu. Tak, bukan baik tak salat, baik tutup aurat. Tukar ayat tu, baik tutup aurat. Yang tak nak tutup aurat tu, kalau dia tak puasa, tu solat buat penat-penat. Eloklah masuk neraka terus. Dia kalau tak solat, confirm masuk neraka. Tapi kalau dia solat, dia buka aurat, mungkin satu hari dia terfikir, kenapa aku solat tapi tak tutup aurat. Maka solat itu mendorong dia untuk menutup aurat. Tapi kalau dia tinggal langsung, lagilah tak terfikir nak tutup aurat. Kita boleh tak, kalau kita bos di satu syarikat, kita ambil pekerja, dan pekerja tu dia ambil separuh-separuh dah undang-undang kita, yang separuh lagi dia tolak. Dia kata apa? Hari Isnin saya nak datang pukul 8, balik pukul 5. Okey, itu saya boleh. Tapi hari Selasa saya nak datang pukul 10, nak balik pukul 4. Hari Rabu okey, hari Khamis saya nak datang pukul 3 petang. Boleh tak macam tu? Kita boleh terima tak? Kita suruh dia pakai uniform, dia kata 10 minit saya boleh pakai, lepas tu saya tak nak pakai uniform, saya nak pakai baju saya sendiri. Kita boleh terima tak sebagai bos? Dia bukan tolak semua, sebahagian je, yang lain dia ikut. Boleh terima? Tak boleh kan? Samalah Tuhan. Kamu ni bukan ikut kerana aku, kerana nafsu. Bukti apa dah? Yang suka kamu ikut, yang tak suka kamu tak ikut. Jadi agama tak boleh dipilih-pilih. Okey. Yang kedua apa tadi? Boleh melihat ketika dalam peperangan ataupun dalam ketakutan. Dan sebenarnya 3, saya sebut 2 kan. Satu lagi, iaitu ketika tahiyat awal dan tahiyat akhir disunatkan melihat jari, bukan melihat tempat sujud. Ketika tahiyat awal solat, mata kena tengok jari. Tahiyat awal dan tahiyat akhir. Bila ni? Mula-mula tahiyat je tak tengok. Sampai bila? Sampai habis. Kalau tahiyat akhir, sampai bagi salam lah, tengok je jari tu. Ustaz, kita orang perempuan pakai telekong. Tengok telekong tu. Tengok. Mata tengok ke arah jari yang duduk dalam telekong tu. Siapa suruh pakai telekong? Tak wajib kan pakai telekong.
Ha? Tak wajib kan? Membazir tu. Ada negeri lain tak cukup pakaian, kita buat pakaian khas untuk solat. Sepatut tak perlu. Ada telekong. Ada makcik. Kenapa membazir? Ha? Siapa suruh pakai t-shirt? Pasal gerak jari. Dia sebenarnya ada dua hadis. Dua-duanya sahih. Satu hadis mengatakan la yuharrikuha, Nabi tidak menggerakkan jari. Satu lagi hadis mengatakan yuharrikuha, Nabi menggerakkan. Itu je. Yang tak menggerakkan sahih, maka ada pendapat mengatakan tak payah gerakkan, angkat je. Daripada awal sampai akhir, jangan gerakkan. Sebab ada hadis tak menggerakkan. Yang menggerakkan, dia pakai hadis yang menggerakkan. Tapi Nabi tak sebut cara gerak. Hadis tu mengatakan Nabi menggerakkan. Cara menggerak, kekerapan dia Nabi tak sebut. Sebab itulah bila kita tengok orang menggerakkan jari, berbagai-bagai cara kan. Ada yang laju, ada yang perlahan, ada yang pusing kan. Ada sebab yang mengejakan Allah. Jadi yang mana betul? Tak, dua-dua betul. Yang bergerak pun betul, yang tak bergerak pun betul. Cuma yang paling baik ialah yang khusyuk. Kalau tak bergerak tu lebih khusyuk, tak payah gerak lah. Tapi kalau bergerak tu, bukan setakat kita tak khusyuk, orang sebelah pun tak khusyuk. Kita pun tak perasan, orang tak perhati jari aku ni, kita pun tak khusyuk. Maka lebih baik tak payah gerakkan. Okey. Tapi kalau orang sebelah kita gerakkan, jangan kata salah. Jangan kata salah. Sebab ada hadis. Boleh? Tak, sampai habis. Pendapat yang paling kuat, gerakkan. Kalau gerakkan sampai habis. Kalau tak gerak pun, angkat je. Mula tahiyat tu, tahiyat terus angkat. Terus angkat. Itu dalam mazhab Syafi'i. Kita angkat bila? Asyhadu an la ilaha illallah. Kemudian jatuhkan. Itu pun tak ada dalil. Nabi tak sebut angkat ketika illallah. Tak. Nabi kata gerakkan ataupun tidak gerakkan. Maknanya kalau gerakkan daripada awal sampai habis. Kalau tak gerakkan pun daripada awal sampai habis. Angkat je. Sampai bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi baru habis. Okey, boleh. Bukan Wahabi saya lah tu. Bukan Wahabi, ikut Nabi. Ada hadis. Dia manusia ni bila berbeza je Wahabi. Berbeza je Wahabi. Itu namanya fanatik. Ta'assub. Ta'assub kepada pendapat dia, pendapat guru dia. Bila dia fanatik, dia tak boleh terima pendapat yang berbeza walaupun ada dalil. Itu fanatik. Kalau dia beriman kepada Allah, dia tanya dulu, kamu gerak ni apa sumber dia, apa asas dia? Itu orang yang beriman. Ada dalil? Ada sahih. Oh, okey, tak apa. Itu orang yang beriman. Tapi orang yang fanatik ni kenapa tak sama dengan orang ni? Orang semua tak gerak, kamu seorang. Itu orang yang fanatik. Boleh? Kadang-kadang dia bermusuh dengan orang yang gerak jari lebih daripada orang yang tak solat. Orang tak solat, dia tak marah. Okey, member dia aja. Yang solat gerak jari ni musuh ni. Tengok semacam. Macam tengok pada perompak kan. Pada kawan tu solat berjemaah pula tu. Okey? Itu yang tak biasa buat ni. Bila sebab yang sembahyang yang buat pusing-pusing semua tu, dia tak pakai telefon. Jadi kita nampak jari dia. Kita tunduk tu, kita nampak dia pusing-pusing. Berkata-kata dalam hati tu, apa yang dia pusing. Kenapa makcik tengok jari dia? Pernah tengok orang sembahyang itu baru dah pada makcik. Kan kita dah belajar bila solat tengok jari kita, jangan tengok jari orang.
Oh. Okey, lepas belajar tengok jari kita, jangan tengok jari orang. Kalau dia semayang pakai telekung, kita tak nampak, tak tuli lah. Tapi dia tak pakai telekung, dia pakai hitam semua tu. Dia pula pusing laju lah, pusing gitu. Tak apalah, lepas ni tengok jari kita je. Dah tak tengok lagi. InsyaAllah. Okey, jadilah macam imam-imam yang besar, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, dia tak fanatik pada pendapat dia sendiri walaupun dia imam yang besar. Semua empat-empat imam ni kata apa? Kalau pendapat aku bercanggah dengan hadis sahih, campak pendapat aku. Dia tak fanatik. Kita ni JKK yang kat bawah ni fanatik kan. Tak tahu dalil apa-apa, beza je Wahabi. Beza je sesat. Itu fanatik namanya. Okey, boleh? Ada pun pendapat yang mengatakan bila solat depan Kaabah tengok Kaabah, itu tidak ada dalil. Itu tidak ada dalil. Kan? Ada setengah orang kita bila solat depan Kaabah dia tengok Kaabah, tak ada dalil. Lagi pula bila tengok Kaabah dia tak akan membantu untuk kita khusyuk. Kenapa? Tulisannya. Lepas tu tengok burung pula atas Kaabah. Lepas tu orang kampung aku kata tak ada burung terbang atas Kaabah. Tu ada tu. Habis tak khusyuk. Okey, yang ke berapa? Yang melihat jari ni ada hadis tak? Ada hadis tak? Hadis sahih. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yujawizu basaru isyaratahu. Kata Abdullah bin Zubair, adalah Nabi SAW ketika duduk ni, ketika duduk tahiyat, tak pernah mata dia melepasi jari telunjuknya. Mana mata Nabi sentiasa melihat jari. Okey. Yang kelima kan, wajib menghadap ke arah kiblat di mana saja kita berada, sama ada di darat, di laut ataupun di udara. Kecuali 3 tempat yang kita dah sebutkan minggu lepas. Kecuali 3 tempat. Ingat, 3 tempat ni solat tak menghadap kiblat pun tak apa. Pertama, solat apa? Solat sunat di atas kenderaan. Yang kedua, solat fardu ketika dalam ketakutan. Yang ketiga, solat fardu ketika darurah, bukan takut tapi memang tak boleh. Kan, seperti di atas katil di hospital. Boleh solat tanpa menghadap kiblat. Dan timbul satu masalah. Bila kita masuk dalam Kaabah dan kita nak solat, ke mana arah kiblat kita? Siapa pernah masuk Kaabah? Oh, tak pernah? Muslim tak pernah? Samalah kita. Ke mana kiblat dia? Ke dinding lah. Ke dinding. Ke mana-mana tu macam ke langit pun boleh. Dia baring tengok menghadap ke langit. Ke dinding Kaabah. Ke dinding Kaabah. Tapi solat apa tu? Solat apa tu? Solat sunat. Solat fardu boleh tak dalam tu? Tak boleh. Tak boleh. Solat fardu kena kat luar. Sebab itulah bila ada orang solat sunat dekat Hijir Ismail kan, tapi bila orang qomat nak solat fardu, dia benar tak solat di Hijir Ismail? Tak benar. Sebab apa? Sebab Hijir Ismail itu dikira dalam Kaabah. Kira asalnya adalah dalam Kaabah. Maka tak boleh solat fardu di dalam Kaabah.
Okey, masalah lain pula apa dia? Bila kita pergi mana-mana tempat, dalam hutan ke, pada pasir ke, tak tahu kiblat. Macam mana? Tinggal solat ke? Kompas pun tak ada. Ha? Semayang je. Syarat solat mesti menghadap kiblat dan kita mesti yakin itu adalah kiblat. Kita kena ijtihad. Ijtihad ni apa dah? Sama ada tanya orang ke ataupun agak-agak matahari terbit belah mana. Setelah kita yakin, kita pun solat. Lepas solat didapati kiblat tu salah. Solat kita sah tak? Perlu tak ulang? Tak perlu. Tak perlu. Dia kalau sudah solat, kita dah yakin itulah kiblat. Lepas solat baru diberitahu kiblat kita salah. Kita ada dua pilihan. Nak solat balik pun boleh, tak nak solat pun tak apa. Sah. Itu kalau dia beritahu lepas solat. Kalau dia beritahu tengah solat, kena betulkan masa tu juga. Pusing je. Dan orang yang tegur tu kena tunjuklah. Jangan beritahu salah tu. Tapi tak tahu yang mana betul. Kawan tu lagi pening kan. Kena tunjuk ataupun pusingkan badan dia. Okey, pengajaran seterusnya yang ke berapa? Yang ke-6. Kedegilan orang Yahudi dan Nasara. Kedegilan orang Yahudi dan Nasara, walaupun mereka mengetahui awal pertukaran kiblat akan berlaku, tapi mereka tetap menolaknya. Bila dia tolak kebenaran, ada dua sebab. Satu, bila siapa je tolak kebenaran, ada dua sebab. Satu sebab jahil, tak tahu. Yang kedua, ini orang Yahudi tahu ke tak tahu ni? Tahu. Bila tahu, sebabnya apa? Sombong. Sombong. Samalah yang ni, tarikat apa ni, Naqsyabandiyah. Jakin dia keluar fatwa haram, tapi dia pusing lagi, bawa pula pendapat mufti Mesir kan. Itu dah tahu benda tu salah, Nabi tak buat, dia terima juga kan. Mana itu dia panggil sombong. Ataupun tambah satu lagi, bodoh, sombong. Kenapa nak zikir juga menari? Kan? Kalau betul nak puji Allah, ikutlah cara Nabi. Orang yang paling puji Allah siapa dia? Nabi. Orang yang paling cinta pada Allah siapa dia? Nabi dan para sahabat. Bagaimana Nabi dan para sahabat yang paling cinta Allah berzikir? Bagaimana? Ada tak menari? Tak ada. Kalau tak ada, kenapa nak menari juga? Degil. Sama dengan orang Yahudi. Nabi ahli syurga tak? Sahabat 10 orang ahli syurga tak? Kenapa tak boleh ikut ahli syurga? Kenapa nak ikut syekh kamu? Kan pelik tu. Ikutlah ahli syurga tu. Dan Abu Bakar ahli syurga, syurga paling tinggi. Umar ahli syurga yang paling tinggi. Mereka tak pernah zikir menari. Kenapa nak buat lain daripada mereka? Adakah syekh kamu lebih hebat pada Umar dan Abu Bakar? Kan? Okey. Yang ke berapa ni? Yang ke-7. Apa saja yang datang daripada Allah, maka ia adalah hak. Dan yang selain daripada Allah, ia adalah batil.
Boleh rujuk sila rujuk surah Yunus. Surah Yunus ayat 32. Okey. Jumpa. Tuhan kata apa? Fazalikumullah. Maka demikian itulah Tuhan Rabbukum. Tuhan kamu, Allah adalah Tuhan kamu yang al-haq, yang benar. Kemudian Tuhan tanya, famaza ba'dal haq? Maka tidak ada yang selepas hak illa dalal. Tidak ada yang selepas kebenaran, mereka semuanya sesat. Dan sebelum ini kita belajar al-haqqu min rabbika, kebenaran hanya daripada Allah. Selain pada kebenaran itu semuanya sesat, dalal. Jadi zikir menari daripada Allah, tak. Daripada Nabi, tak. Maka dia sesat. Tak kira lah syekh mana ke, tarikat mana ke, serban besar. Bila kita kata, dia kata apa? Tak boleh kita mudah menghukum. Tak. Kita bukan menghukum, kita menerangkan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran kata selain daripada Allah adalah sesat. Kan? Nafsu. Sekarang musim bulan Rejab kan? Banyak tersebar hadis-hadis palsu pasal puasa bulan Rejab. Hak ke batil? Batil. Kenapa batil? Sebab dia bukan daripada Nabi. Bukan daripada Nabi. Yang hak apa dia? Yang hak apa dia? Nabi kata siapa yang berpuasa satu hari fi sabilillah, betul-betul kerana Allah, bukan kerana bulan, bukan kerana hari, tapi semata-mata kerana Allah, maka dijauhkan daripada api neraka 70 tahun. Itu hak. Jadi kalau hak, jangan tentukan hari, jangan tentukan bulan. Kalau batil, tentukan hari, tentukan bulan. Kecuali yang Nabi tentukan. Seperti kalau hari apa? Isnin, Khamis dan hari-hari putih. Kalau bulan, yang Nabi tentukan pada? Ramadan. Kalau hari juga, puasa 6 Syawal. Apa lagi? Puasa 9 Muharram, 9 dan 10 Muharram. Selain pada itu, dalal, batil. Nabi tak tetapkan. Kalau nak puasa, puasalah kerana Allah, bukan kerana Rejab. Boleh? Kemudian, habis kita masuk ayat 145. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala in ataital ladzina utul kitab bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilmi innaka idzan la minaz zalimin. Cuba kita sama-sama terjemah. Waw dan lam. Lam apa dia? Demi ataupun pasti. In, jika ataupun sekiranya. Ataita, engkau membawa datang. Tuhan kata pada siapa ni? Nabi Muhammad. Demi pasti sekiranya engkau Muhammad membawa datang. Kepada siapa? Allazina utul kitab. Kepada orang yang diberi kitab. Bawa datang apa?
bikulli ayah, dengan semua ayah. Apa makna ayah? Keterangan-keterangan, bukti-bukti yang nyata. Bukti apa? Dan keterangan tentang kebesaran Allah, keterangan bukti pertukaran kiblat. Semua ada dalil, katalah ada dalil, ada bukti 2000. Engkau bawa semua sekali. Apa hasilnya? Ma tabi'u kiblatak. Mereka tetap tidak akan ikut kiblat engkau. Faham? Tuhan nak beritahu apa tu? Kedegilan dan penyakit Bani Israel. Apa dia? Dia tolak kebenaran sebab tak cukup bukti ke sebab degil? Bukan tak cukup bukti. Tengok Tuhan kata apa? Kalau kau mau bawa semua bukti sekalipun, dia tetap tolak. Sebab bukan masalah tak cukup bukti, masalah tak beriman. Orang kalau dah beriman, ada satu bukti pun dia akan beriman. Dan sebenarnya banyak tak bukti? Bukti kebesaran Allah. Banyak. Apa dia? Tiap-tiap hari dia nampak bukti kebesaran Allah. Apa dia? Tak, apa dia yang nampak tiap-tiap hari? Langit. Itu bukti jelas kebesaran Allah. Kalau nak beriman, cukup satu bukti. Cukup. Boleh? Sama juga orang yang ambil yang sebab yang saya sebut tadi kan, ambil sebahagian agama, tolak sebahagian. Sebenarnya dia tak beriman pada Allah. Tak beriman sebab apa? Bukan tak cukup bukti. Sebab masalah sama ada jahil ataupun sombong. Dia rasa dia tu hebat, dia rasa dia tak perlukan Tuhan. Jadi kalau nak ikut agama, ikut yang dia suka, bukan yang ikut yang Allah redha. Kita kalau jumpa doktor, kan? Jumpa doktor, kita beritahu tak doktor, yang semua doktor cakap saya tak ikut semua, saya ikut separuh je. Obat ni saya nak, obat ni saya tak nak. Boleh? Obat ni doktor kata 3 kali sehari, saya nak makan sekali sehari je. Boleh cakap macam tu? Kita ikut juga, tapi tak semua. Boleh? Tak boleh kan? Kita pun tak akan buat. Sedangkan kita ikut juga semua cakap doktor. Betul? Dan bila kita ikut cakap doktor, siapa yang untung? Doktor tak untung? Mana lebih untung? Mana lebih untung? Doktor ke kita? Doktor. Kita bagi duit berapa tu? Doktor swasta lah ni. Kan? Doktor swasta lah. Dia lebih untung besar tak? Betul? Doktor sekarang kaya kalau buka klinik sendiri. Kita pesakit ni ada tak jadi kaya bila pergi klinik tu? Tak. Semakin ramai pergi, dia semakin kaya. Dia yang untung besar. Kita untung apa dia? Sehat. Sehat tu berapa lama? Berapa lama? Belum tentu. Mungkin sehat sekejap, lepas tu sakit pula kan. Tapi kita dengar semua cakap doktor A to Z. Tak ada separuh-separuh kan? Subhanallah. Tapi bila kita dengar cakap Allah, Allah untung tak? Allah untung. Siapa yang untung? Dan untung kita sihat berapa hari? Bila kita dengar cakap, semua cakap Allah, kita untung. Untung apa ni? Sihat berapa hari? Subhanallah. Khalidina fiha. Kekal selama-lamanya. Tuhan tak ada faedah sikit pun. Tapi kenapa? Bila dengar cakap Tuhan, kita pilih-pilih. Bila dengar cakap doktor, semua. Doktor kata, kurangkan gula. Baik doktor. Jangan makan udang. Kita ada kolam udang tu. Habis jual. Punyalah dengar cakap doktor. Betul tak? Sebab apa kita dengar cakap doktor? Sebab kita dah beriman dengan dia. Dia tu pandai. Dia tu ada ilmu. Kalau tak dengar, bahaya kita. Subhanallah. Tapi bila bab Tuhan, kita pilih-pilih kan. Bab salat okey. Bab tutup aurat minta maaf. Tunggu pencil. Ya Allah. Itu namanya tak beriman. Ada pula yang puasa tapi tak salat. Kan? Ada yang pergi masjid musim Ramadan. Saya, wahai Tuhan,
Bulan Ramadan saya boleh pergi rumah kamu. Bulan lain minta maaf. Boleh cakap doktor macam tu. Doktor, saya sakit, ada sakit saya jumpa doktor. Ada ketika sakit saya tak nak jumpa. Boleh cakap macam tu? Tak, kamu memang kena jumpa sebab kamu sakit. Memang kena jumpa doktor dan kamu bukan doktor. Maka sama juga dengan Allah. Jangan pilih-pilih waktu. Jangan pilih-pilih syariat. Jangan. Kalau dah pilih, kita tak beriman dengan Allah. Okey. Jadi Tuhan kata, kalau kamu bawa semua bukti sekalipun, mereka tak akan ikut kiblat engkau. Kiblat. Tuhan tak kata mereka tak ikut agama engkau. Beza tak? Mereka tak ikut agama engkau, mereka tak ikut kiblat engkau. Beza? Apa beza dia? Tuhan nak bagi tahu siapa je tolak hukum agama, walaupun satu je, mana dia tolak semua sekali. Dia tolak kiblat je, tapi sebenarnya Tuhan nak bagi tahu kamu tolak semua sekali. Sebab kiblat salah satu perintah Allah. Yang lain kamu boleh terima, yang ni tak boleh terima, makna kamu tolak semua. Walaupun yang lain kamu buat. Faham? Samalah. Orang tutup aurat kan ketika dalam solat. Berapa minit je? Berapa minit je? Berapa minit tutup aurat dalam solat? 10 minit satu waktu. Kalau 5 waktu 50 minit kan. Tapi di luar dia tak tutup. Sebab apa? 5 jam. Itu bukan mana dia tolak semua sekali. Dia tolak semua sekali. Faham? Jadi agama ni tak boleh pilih. Terima semua. Tolak satu, tolak semua. Faham? Okey. Mereka tidak akan ikut kiblat engkau, dan bila mereka tak ikut kiblat engkau, mana mereka tolak semua agama. Wa ma anta bitabi'in, dan engkau pula tidak akan ikut qiblatahum, kiblat mereka. Mungkin tak Nabi ikut kiblat mereka? Tak mungkin. Tapi Tuhan nak bagi tahu mereka tu pun tak ikut kiblat kamu, mereka dan kamu pun mustahil akan ikut kiblat mereka. Lakum dinukum waliyadin. Apa maksud dia? Bagi kamu, cara ibadat kamu tak boleh campur aduk, dan bagi kami, ibadat kami tak boleh dicampur adukkan. Kemudian wama ba'duhum, dan tidak sebahagian mereka bitabi'in, mengikut kiblata ba'din, kiblat sebahagian. Ini apa maksud dia? Mereka tu siapa dia? Orang Yahudi dan Nasara. Tuhan nak bagi tahu orang Yahudi dan Nasara ni sama-sama mereka pun ada kiblat masing-masing. Yahudi ada kiblat dia Baitul Maqdis. Nasara ada kiblat dia, saya tak pasti timur ke barat. Barat. Dan Yahudi ikut tak kiblat orang Nasara? Tak. Orang Nasara ikut tak kiblat orang Yahudi? Tak. Maknanya mereka, sama-sama mereka pun berpecah. Tapi ada keadaan mereka bersatu. Bila? Bila nak menentang Islam, mereka bersatu. Bila sama-sama mereka bergaduh, berperang. Itu kelebihan orang Yahudi dan Nasara. Kelebihan orang Melayu pula apa dah? Bila berdepan dengan musuh, tak bersatu. Dan bila sama-sama dia, berpecah belah. Betul? Betul? Dia kutuk semua kan. DAP dia kutuk, MCA kutuk, Melayu pun dia kutuk. Betul? Yang UMNO, bila nak berdepan dengan siapa, dia bersatu. PAS. Bukan nak berdepan dengan DAP. Dia bersatu dengan siapa pula? MCA, MSC. PAS pula bergaduh. Bergaduh tak sama sendiri? Bergaduh. Sama-sama dekat muktamar. Dan bila dia bersatu? Bila nak menentang? Itu.
Mana siapa lebih baik? Dari segi strategi, orang Yahudi lebih baik. Dia bergaduh sama dia, tapi bila nak berdepan dengan Islam, bersatu. Mereka semakin kuat kan. Okey. Kemudian wala in ittaba'ta, dan Nabi bagi amaran. Kalau engkau ittaba'ta, engkau ikut ahwa'ahum. Ahwa ni jamak plural. Kalau satu hawa. Hawa. Pernah dengar? Pernah? Pernah sebut hawa kan? Hawa apa? Hawa nafsu. Hawa tu bahasa Arab, nafsu pun bahasa Arab. Apa makna bahasa Melayu? Tak, itu bahasa Arab. Kehendak nafsu. Nafsu bahasa Arab. Nafsu syahwat. Syahwat pun bahasa Arab. Miskin bahasa Melayu. Miskin. Itu pun sombong lagi tu. Bodoh sombong kan. Bahasa ambil orang bahasa Arab. Pembantu ambil Indonesia. Bodoh ambil Indonesia. Quran terjemah Indonesia juga. Buku agama Indonesia juga. Lepas tu kutuk orang. Ustaz pun Indonesia. Ustaz Malaysia, orang Indonesia tak jemput pun. Orang Indonesia tak jemput Ustaz Malaysia. Orang Malaysia jemput Ustaz Indonesia. Betul? Subhanallah. Jadi apa orang Melayu ada? Baju Melayu. Baju Melayu. Selipar Jepun. Timur Cina. Mi Bandung, mi Jawa, air Bandung. Air Melayu tak ada. Air mata kucing, Melayu tak ada. Pergi kat Bandung, tak ada pula air Bandung. Ubi keling. Ubi keling ada, cuma kat sini nama lain lah. Kan? Nama apa? Tak ada. Okey. Boleh. Jadi hawa. Kalau satu hawa. Kalau jamak ahwa. Adapun isteri Adam, apa pula? Apa beza Hawa dengan isteri Adam tu? Isteri Adam ha pedas. Nama dia ialah Hawa. Bukan Hawa. Kalau Hawa nafsu. Hawa dan ada sabdu. Boleh? Jadi kalau nama anak kita, nama anak apa? Siti Hawa. Ambil daripada mana? Isteri Adam. Tak, bukan. Isteri Adam satu tak ada Siti. Yang kedua bukan Hawa. Nama dia Hawa. Ada hamzah. Hawa. Daripada perkataan apa? Hayatun. Apa makna hayatun? Kehidupan. Kenapa Hawa dinamakan Hawa? Sebab dia diciptakan daripada orang yang hidup. Siapa dia? Adam. Kita diciptakan daripada tanah, daripada air mani. Tapi Hawa diciptakan daripada orang yang hidup, iaitu Adam. Lalu dinamakan Hawa. Jadi kalau nama dia Siti Hawa nafsu lah tu. Hawa nafsu. Okey. Jika engkau mengikut hawa nafsu mereka. Nafsu siapa ni? Yahudi dan Nasara. Tengok. Tuhan nak beritahu kebenaran tu daripada Allah sahaja. Bila selain daripada Allah, maka dia adalah hawa nafsu. Faham? Tuhan bagi amaran. Kalau engkau mengikut hawa nafsu mereka, min ba'di. Dari selepas maja'aka minal ilmi. Setelah datang kepada engkau ilmu. Ilmu apa ni? Kebenaran. Tapi kamu masih ikut hawa nafsu. Maka Tuhan kata apa? Innaka, sesungguhnya engkau, izan, kalau begitu, laminaz zalimin. Pastilah engkau termasuk orang yang
zalim. Siapa ni? Siapa yang jadi zalim? Nabi Muhammad ni. Bila tu? Kalau ikut hawa nafsu. Faham? Jadi Nabi pun kalau ikut hawa nafsu zalim. Kalau kita ikut hawa nafsu, lagilah zalim. Faham? Sebab itulah wama yantiqu anil hawa, Nabi tak pernah bercakap daripada hawa nafsu. In huwa illa wahyun yuha. Semua yang Nabi cakap, yang Nabi buat adalah wahyu, bukan hawa nafsu. Boleh? Kita biasa ikut hawa nafsu. Biasa kan? Bila ikut hawa nafsu, kita adalah orang yang zalim. Jangan kita nampak bila sebut zalim, ialah kita nampak orang buat zalim pada orang. Orang tak bagi hak orang, orang ambil hak orang. Tak. Zalim juga ialah apa saja kita buat berdasarkan nafsu. Zalim lah tu. Zikir, menari, hawa nafsu tak? Zalim. Zalim. Kan? Okey. Salat lewat, zalim tak? Zalim ke adil? Zalim. Membazir masa makan, zalim tak? Zalim. Beli pakaian lebih pada perlu, zalim tak? Zalim. Beli kereta lebih pada perlu, zalim tak? Zalim. Banyak tak kita zalim? Banyak. Banyak. Okey, habis lah. Jadi pengajaran daripada ayat ni apa dia? Pengajaran daripada ayat ni, pertama, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat tamak untuk menunjuk jalan kebenaran kepada semua manusia. Macam mana tu? Macam mana tu? Iaitu Nabi membawa semua bukti. Nabi membawa semua bukti yang menunjukkan kebesaran Allah. Boleh? Jadi sunnah Nabi di sini apa dia? Ini musibah juga ni. Apa dia? Orang yang belajar sunnah ataupun sebahagian ustaz yang mengejar sunnah, dia fokus sunnah tu kepada apa? Ibadat. Cara solat, cara wuduk, kan? Tidak bertahlil. Tapi ada sunnah yang lebih besar pada itu. Dalam contoh ni, dalam ayat ni ada sunnah Nabi yang besar. Apa dia? Ha? Apa dia? Apa dia? Menyampaikan. Nabi bukan setakat menyampaikan, tapi Nabi sangat tamak untuk melihat manusia beriman. Apa bukti Nabi tamak? Semua yang ada bukti, ada dalil, Nabi akan sampaikan. Nabi tak simpan satu pun. Itu sunnah Nabi. Kan? Kita, ialah bukan semua, tapi kebanyakannya tak suka berdakwah. Betul? Tapi kalau salat, nak cara Nabi. Wuduk, nak cara Nabi. Makan, nak cara Nabi. Kalau buat pasal kematian, ikut cara Nabi. Tapi kalau berdakwah, minta maaf lah ustaz, saya dah tua. Nabi berdakwah sampai umur berapa? Ha? Sampai umur apa? Sampai Nabi matilah, umur 63. Nabi berdakwah. Boleh? Saya jumpa Firdaus Wong. Pernah jumpa? Pernah dengar? Pernah dengar dia? Jumpa tak pernah? Saya pergi ke office dia di Wangsa Maju. Dia lebih kurang 10 tahun baru masuk Islam. Sekarang dia ada orang infak satu bangunan 3 tingkat. Syarikat apa dia buka?
MRM. Tahu apa dia? Nanti tak tahu tanya dia lah. Syarikat dia apa dah? Syarikat pergi berdakwah. Street dakwah. Syarikat dia ialah menjual agama untuk selamatkan manusia. Itu je kerja dia. Ada 7-8 orang staff. Dan sebahagian staff dia yang memang convert lah. Ada seorang perempuan tu 3 bulan baru masuk Islam. Kerja dengan dia. Pakai tudung. Kan? Dan dah beratus orang masuk Islam kerana dia. Dia berdakwah di mana? Di jalan-jalan. Di Bukit Bintang. Banyak dia pergi. Baru 10 tahun masuk Islam. Inilah sunnah. Dia solat ikut Nabi. Dia anak murid Syekh Hussein Yi. Kan? Dia ikut guru dia. Ustaz Hussein Yi bukan berdakwah di tempat dia aja, tapi merata seluruh dunia. Pergi ke Medan, turun ke Padang. Dan saya tanya dia lah, kenapa, apa masalah ustaz-ustaz sunnah ni? Yang kesan dia apa dah? Anak murid dia tak berdakwah. Tengok jawapan dia. Dia kata, puncanya ialah ustaz tu sendiri tak turun ke Medan, tak turun ke Padang. Ustaz tu sendiri tak pergi ni kawasan kampung, kawasan pedalaman, di jalan-jalan. Ustaz sendiri tak pergi. Jadi anak murid duduk kat situ lah, ikut ustaz. Memang betul. Nabi pergi tak berdakwah di mana-mana? Ya. Nabi tunggu tak orang jemput? Tak. Nabi pergi Taif. Ada orang Taif bagi surat jemputan, ceramah perdana? Tak ada. Ada orang Taif bayar? Tak ada. Yang ada orang Taif baling batu. Tapi Nabi pergi tak? Itulah sunnah. Sunnah bukan belajar je. Sunnah ialah ni, ayat ni kita belajar. Nabi sangat tamak untuk melihat manusia mendapat hidayah. Apa Nabi buat? Semua bukti yang ada, dalil yang ada, ayat yang ada, Nabi bagi, Nabi terangkan. Sampai Tuhan bagi. Tuhan bagi tu apa dah? Kalau kamu bawa semua bukti, 2000 bukti pun mereka tak beriman. Tuhan nak bagi tu, Nabi ni sampai tahap tu. Tapi Tuhan kata, mereka tak akan beriman. Nampak? Kita bukan nak pergi ke kampung, bukan nak pergi ke Bukit Bintang. Kadang-kadang kawan kita pun kita tak sampaikan. Betul? Kadang-kadang suami anak kita, jiran pun tak sampaikan. Tapi kalau buat solat, bukan main gerak jari kan? Gerak jari bagus, tapi sunnah gerak jari tu kecil je. Sunnah yang besar ada? No. Gerakkan harta kamu, gerakkan masa kamu, gerakkan dakwah sampai ke mana-mana. Boleh? InsyaAllah trip saya ke Kelantan, saya dah bincang dengan Firdaus Wong. Saya nak bawa dia sekali pergi ke kawasan pedalaman. Dia tak pernah pergi. Dia fokus dia di bandar, street dakwah. Dalam dah? Saya tak pasti orang apa. Orang KL? Ayah dia? Tapi masih kafir lah. Dia kata dia mengaku dia hanya berdakwah di bandar je, di jalan. Tapi kawasan pedalaman dia tak ada pengalaman. Saya pun tak ada pengalaman berdakwah di bandar. Okey, sekarang kita bergabung. Masa saya pergi ke kawasan pedalaman, awak ikut saya. Masa awak pergi berdakwah di Bukit Bintang, saya akan ikut, insyaAllah. Kan? Itulah sunnah. Ini belajar-belajar balik tengok TV. Kan? Bukan kita lah, orang lain. Kita okey. Okey. Yang kedua, pengajaran yang kedua. Ayat ini menerangkan betapa degilnya ahli kitab yang sudah ada kitab dan diberi yang sudah ada kitab dan diberi berbagai-bagai bukti, tapi tetap menolaknya.
Ni pokok yang suka buat bidah macam ni lah. Kita bagi bukti apa saja, ayat Quran ke hadis ke, dia tetap menolaknya. Dia bawa pendapat siapa? Pendapat guru dia tu lah. Okey, yang ketiga, ahli kitab tidak akan mengikut kiblat Nabi Muhammad dan itu tanda mereka tidak akan ikut, dan itu tanda mereka tidak akan ikut agama Nabi Muhammad. Faham? Jadi tolak satu mana tolak semua. Siapa yang dia salat tapi tak puasa, maknanya sebenarnya dia tolak semua. Ataupun siapa yang puasa tapi tak solat, sebenarnya dia tolak semua sekali. Boleh? Siapa yang solat, puasa, haji tapi masih berurusan dengan riba, mana dia tolak semua. Ibadat dia tak diterima. Dia tolak semua. Saya buat puasa, haji, zakat, umrah, sedekah, okey. Tapi bab riba ni tak boleh. Zaman kita sekarang tak boleh. Kan? Kalau saya tolak riba ni, lingkup bisnes saya. Sebenarnya dia tolak semua. Walaupun dia solat ataupun puasa. Boleh? Yang ke berapa? 4. Wajib tunduk. Wajib tunduk kepada kebenaran apabila telah jelas buktinya. Boleh faham? Ayat tadi Tuhan kata apa? Kalau kamu bawa, kamu beri kepada ahli kitab. Satu, dia ada kitab. Yang kedua, bawalah semua bukti. Mereka tak beriman, mereka tak ikut. Ayat ni sebenarnya Allah nak mencela Bani Israel. Kenapa Allah nak cela? Bila dah ada bukti kebenaran, tiba-tiba dia tolak. Itu sifat yang tercela. Makna apa tu? Kalau kita buat benda yang salah, tiba-tiba orang bagi tahu salah dan orang bagi tahu bukti yang benar macam ni, kita tak ikut juga. Ini adalah orang yang zalim dan haram. Perbuatan kita dah jadi haram. Sebab apa? Bukti kebenaran dah jelas tapi tak ikut. Haram. Dosa. Boleh? Saya kata puasa bulan Rejab salah. Puasa kerana bulan Rejab salah. Sebab tidak ada hadis dan Nabi tak pernah puasa. Dia pula tak ada bukti pun puasa bulan Rejab, tapi dia tak ikut juga, haram. Yang wajib apa dia? Dia dengar apa yang saya bagi tahu, iaitu jangan puasa kerana Rejab. Wajib dengar. Sebab itu adalah kebenaran. Boleh? Yang ke berapa tadi? Yang kelima. Orang-orang Yahudi dan Nasara adalah pengikut kepada hawa nafsu. Pengikut kepada hawa nafsu. Yang ke-6, manusia tidak dihukum apabila ia melakukan kesalahan
kecuali setelah sampai kebenaran kepadanya dengan bukti yang jelas. Boleh? Contohlah. Contoh. Kita dulu suka zikir menari. Masa tu kita tak tahu. Dah 10 tahun. Hari ni baru tahu. Kita pun berhenti. Yang lepas-lepas tu dikira dosa tak? Tak. Sebab apa? Tak tahu. Itulah rahmatnya Islam. Rahmatnya Islam. Kita buat apa-apa saja benda bid'ah kan mungkin dah 50 tahun. Tapi kita tak tahu. Dikira dosa? Tak. Sebab kita tak tahu. Tapi bila tahu, wajib berhenti. Sama juga riba. Riba ni kalau kita beli rumah ke kereta ke, semuanya riba kan. Kita tak tahu. Kita ingat halal. Sekarang kita dah tahu. Benda tu haram. Yang rumah daripada hasil riba tu nak buat apa macam mana? Nak jual ke, nak roboh ke, apa? Guna. Tak perlu roboh. Tak tahu. Duduk je. Kereta? Bapak kita beli kereta riba. Kemudian lepas dia mati kita baru tahu itu adalah haram. Kereta tu perlu tak kita jual ataupun bakar ke? Ini emas ni, mata belalak yang model baru ni. Nak buat apa? Pakai je. Pakai. Sambung bayar tapi kena tukar perjanjian tu kepada yang tidak ada riba. Boleh? Itulah Islam. Satu saya nak bagi tahu yang saya baru tahu. Yang saya tahu dulu tak betul. Sekarang yang saya baru tahu betul. Apa dia? Tak, saya tanya bukan nak suruh jawab. Nak tarik perhatian. Bila kita simpan duit kat bank riba, ada faedah kan? Interest. Katalah kita simpan 100,000. Bunga dia mungkin 20,000. Apa hukum bunga tu? Kita boleh ambil tak? Boleh ambil ke tak? Halal ke haram? Halal ke haram? Ya Allah. Bunga. Haram lah. Kalau haram kenapa boleh ambil? Dalam Al-Quran cukup jelas. Tuhan kata wazaru ma baqiya minar riba. Tinggal apa yang berbaki daripada riba. Tinggal, jangan ambil. Haram kita ambil tu. 20,000 tu. Haram kita ambil. Apa alasan sekalipun, alasan apa dia? Kalau kita simpan kat situ tak ambil riba, itu bank orang kafir, lagi banyak riba, lagi banyak, lagi kaya dia, lagi banyak dia guna untuk hentam orang Islam. Baik kita ambil. Adakah kamu lebih tahu ataupun Allah lebih tahu? Allah lebih tahu. Allah lebih tahu dan Allah kata apa? Tinggal. Jangan ambil. Jangan ambil. Itu saya betulkan tadi. Tak. Ada dua isu. Satu, duit riba. Duit riba boleh tak kita guna untuk bina masjid? Itu masalah lain. Yang saya cakap tadi, boleh ambil ke tak? Tak boleh ambil. Tapi kalau orang ambil dan bagi kat kita, boleh tak kita guna untuk bina masjid? Boleh. Faham tak? Dua benda yang berbeza. Kalau kita simpan ada duit riba, duit bunga tu, boleh tak ambil? Tak boleh. Tapi kalau orang bagi kat kita, duit riba dia ambil, dia berdosa. Tapi lepas dia ambil, dia bagi kat kita. Kita boleh tak guna untuk bina masjid, untuk bina tandas? Boleh tak? Boleh. Hukum dia ambil berdosa, tapi hukum kita guna halal.
Sebab apa dia? Tak, yang haramnya ambil. Tapi bila diberi, bukan hak kita, bukan akaun kita lah, daripada orang lain kan. Maka ketika itu kita boleh guna untuk apa-apa saja. Tapi kalau yang akaun kita tu dia duit semua pula boleh ambil beri kita. Ha? Akaun kita misalnya ada duit kita Ha? yang riba tadi, siapa pula nak ambil beri kat kita? Dia akan sit saja kan? Pertama, Tuhan kata wazaru, tinggalkan, biarkan. Yang kedua, hak kita ke hak siapa tu riba tu? Hak siapa? Ha? Tak, duit tu haram. Hak siapa? Kalau haram bukan hak kita. Kalau bukan hak kita, kenapa nak ambil? Kita boleh ambil hak kita sahaja. Faham? Apa dia? Ha? Tak, apa saja pelaburan ke, kalau ada unsur riba tak boleh, macam ASN. Ada unsur-unsur riba kan, ataupun pelaburan di tempat yang haram. Samalah. Kita boleh ambil apa? Kalau kita dah tahu benda tu haram, kita ada hak nak ambil. Apa dia? Modal kita. Kalau kita simpan 100,000, ambil 100,000 walaupun selepas 20 tahun. Keuntungan 50,000, tinggalkan. Boleh? Tak, kalau orang ambil pencing, ambil bank sana kan. Hmm. Dia tak ambil. Pencen tu hak dia. Pencen dia berapa? 1 juta. Ambil 1 juta je lah. Kalau 1 juta setengah, setengah tu riba. Jangan ambil yang setengah tu. Ambil pencen je. Boleh? Nak tahu dalil? Nak tahu dalil? Bukan surah Baqarah. Simpan kat mana? Ha? Ambil 20 ringgit lah. Apa Allahu Akbar pula? Ha? Ha? Tak. Allahu Akbar. Tak apalah, Allahu Akbar. Ikut hukum Allah ke Allahu Akbar duit tu? Biar jelas siapa Tuhan kita, duit ke Allah? Kalau Tuhan kita ialah Allah, dengan cakap dia lah. Bila dia kata tinggal, mana ada benda yang lebih besar yang dia nak bagi kat kita? Apa dia? Surga. Surga. Tak apa, yang lepas-lepas. Apa dia? Macam dulu apa ni? Yang timbul isu sausage daripada coklat kan? Coklat daripada ada gelatin kan? Ada pendapat seorang tu, dia kata apa? Sebab dah bercampur dengan darah daging kita, dia kata kena kena proses balik darah tu. Tu dah melampau lah. Sebab darah dah bercampur dengan coklat yang haram, kena proses cuci balik darah. Itu 2B lah, bodoh dan boleh? Tak, boleh guna, tapi jangan ambil lah. Bila kita nak guna, kita kena ambil. Ambil tu tak boleh. Orang lain, kita suruh orang lain ambil, macam kita ambil lah tu, arahan kita. Ini macam Bani Yahudi. Orang Yahudi tangkap ikan hari Sabtu lah ni. Okey, buka surah Baqarah ayat 278. Surah Baqarah ayat 278.
Jumpa? Ha? Jumpa? Jelas tak ayat tu? Cuba baca terjemahan dia. Boleh faham? Boleh faham? Jelas? Yang saya cakap tadi betul? Ayat tu dah banyak kali tak baca. Kenapa tak faham? Itulah bahaya. Bahaya bila baca Quran tak faham, kan? Baca lain, buat lain. Subhanallah. Cukup jelas ayat tu. Tinggal. Zaru dalam masyarakat tinggal. Bila itu fi'il amar tu perintah. Bila Tuhan kata tinggal, wajib tinggal dan haram ambil. Apa alasan sekalipun, bagilah 1000 alasan, kita tanya dia balik. Siapa lebih tahu? Allah ke kamu? Apa dia? Tak nak selamat apa dah? Simpan tabung haji. Nak selamat lagi selamat. Sedekah semua. Oh, lagi selamat tu. Boleh? KWSP ke, ASN ke, ASB ke, kalau ada unsur haram, haram lah. Apa dia? Tak payah ambil. Biar dia dalam tu. Itu kerja urusan dia lah. Itu dia dengan Allah. Tak. Tuhan kata jangan ambil. Katalah bank tu pengurusan dia, dia nak guna duit tu, dia nak bagi pada orang Islam. Boleh tak kita terima? Boleh. Boleh tak kita guna? Boleh. Untuk bina masjid? Boleh. Beli kapet masjid? Boleh. Tak, kalau dia ambil, dia keluarkan, dia kumpul semua duit riba daripada orang Islam yang dah belajar tadabbur ni, kan, banyak rupa-rupanya. Dia kumpul, katalah dapat 50,000 kan, dia pun bagi pada badan NGO Islam. Kita pun boleh ambil dan boleh buat apa saja. Tapi kita individu tak boleh ambil. Cakap apa? Tak payah cakap. Tuhan tak kata cakap pun, Tuhan kata tinggal je. Banyak cakap. Ambil hak kita je. Tak payah, dia pandai. Dia memang pengurus bank. Tak payah ajar dia. Kita ikut je perintah Allah. Allah kata tinggal. Jadi macam Kelantan, dia ada tabung Serambi Mekah. Ada 2 akaun. Satu akaun yang halal, satu akaun yang haram. Maknanya kalau kita ambil duit yang haram pergi hantar ke tabung Serambi Mekah, 2 isu. Pertama, ambil tu haram. Tapi kita bagi kat Kelantan boleh pakai tak duit tu? Boleh. Tak ada masalah. Boleh Tak, jangan ambil. Baru je belajar. Orang Yahudi ni bawa apa bukti pun susah nak terima. Saya dah tunjuk bukti ayat Quran. Kalau mati, sebelum matilah. Bagi tahulah. Tak, sekarang bagi tahu. Anak ada kan? Bagi tahu terus. Saya tak ada. Saya tak ada simpanan dalam bank. Ya. Jadi nak 70,000 ke nak Tuhan? Kalau dapat 70,000 terlepas Allah. Kalau dapat Allah, bukan 70,000 kita dapat, lebih daripada 70,000. Itu ujian. Kita cinta dunia dengan cinta Allah. Kalau letak Allah nombor 1, 70,000 kita pejam mata je. Ambil RM20. Tak payah beritahu, saya nak ambil RM20 je. Yang baki tu, itu bukan urusan saya. 20 tu jangan ambil je. Bagi kat siapa-siapa.
Ustaz menyesal saya simpan. Jangan menyesal. Jangan menyesal. Kadang-kadang Tuhan nak uji kita. Bila kita pejam mata 70,000, kita ikut perintah Allah. Oh, besar ganjaran tu. Okey, boleh ha? Habis ha? Yang ke berapa ni? Yang ke-7. Kira habis lah. Habis ha? Cukup ha? Ha. Ataupun kalau yang apa ni? Was-was tak jelas. Nabi bagi kaedah. Tinggalkan benda yang tak meyakinkan kepada benda yang meyakinkan. Ni riba ke tak? 50-50. Nabi kata tinggal. Okey, boleh? Ada soalan? Apa dia? Wadi'ah. Ha? Kalau bukan riba tak ada masalah, ambil lah. Macam tabung haji lah, dia ada dividen dia kan. Itu bukan riba, ambil je lah. Okey, cukup ah. Ha? Ah, kena tanya. Tak, Ustaz tu cakap dalam video kan, daripada Indonesia. Ada satu video Ustaz cakap siapa baca surah Ikhlas 10 kali Allah bina untuknya sebuah istana di syurga. Saya cek hadis tu dhaif. Hadis tu dhaif. Tetapi ada hadis sahih yang Syekh Albani kata sahih. Apa dia? Siapa baca 11 kali surah Ikhlas Allah bina untuknya sebuah istana di syurga. Hadis sahih. 11. Jadi yang 10 tu lemah tapi dikuatkan dengan hadis yang 11. Ada. Ha? Allah, di luar solat nak campur pula. Baca asing lah. Ha? Macam lah panjang sangat keluar Allah. Ha? Berkira sangat. Dia 5 waktu 5 kali keluar Allah. Ada 6 lagi kan? Okey, cukup lah. Kita tutup dengan baca. Baca Quran ketika uzur. Boleh. Pendapat yang paling kuat bagi wanita yang uzur, boleh baca Al-Quran. Dan kalau pendapat Imam Bukhari, boleh, siapa yang berhadas besar boleh sentuh dan boleh baca. Pendapat Imam Bukhari. Tak, dia tak sebut ada tafsir. Tak, zaman Imam Bukhari tak ada Quran yang tafsir. Mazhab Syafi'i tak boleh. Kalau uzur ataupun berhadas besar, tak boleh sentuh dan tak boleh baca. Tapi pendapat jumhur ulama, kalau wanita tu uzur dan dia adalah guru Al-Quran ataupun dia pelajar Al-Quran ataupun dia hafizah yang perlu dia baca selalu, maka ulama majoriti kata boleh baca. Itu sunnah Nabi, baca surah Al-Mulk sebelum tidur. Boleh. Yang tak boleh ni yang tak baca langsung. Tak ada, Nabi tak sebut tu. 7 surah. Kahfi, Waqi'ah, Yasin, Ar-Rahman.
Al-Mulk. Jadah. Baru 6. Besar lagi. Tak ada hadis. Tak ada hadis. Tak ada. Dia baca Quran yang pertama kena faham. Jangan tak fokus pada bilangan tapi tak faham. Tuhan kata ummiyun, orang yang baca Quran tak faham, buta huruf. Tuhan kata keldai yang bawa kitab bila tak faham. Jangan fokus pada baca, jangan fokus pada bilangan tapi fokus pada maksud ayat tu. Apatah lagi yang kita baca 7 surah hari Jumaat tak ada hadis pun. Nabi tak pernah suruh benda yang membebankan. Itu 7 surah membebankan. Ada orang satu surah Kahfi pun dia bagi 4 waktu tu. Ini 7 surah pula. Power. Ha? Tak, ada satu hadis Nabi kata siapa yang membaca ataupun menghafal 10 ayat awal surah Kahfi. Nabi tak sebut baca setiap hari, Nabi tak sebut baca hari apa. Siapa baca, ada riwayat siapa hafal 10 ayat awal, dalam riwayat lain 10 ayat akhir surah Kahfi, maka dia akan dilindungi daripada fitnah Dajjal. Nabi tak sebut hari, Nabi tak sebut bila. Bila Nabi tak sebut hari, jangan tetapkan hari. Jangan tetapkan hari. Baca je bila-bila masa. Ada masa kosong, baca. Dalam hadis. Ha. Tapi ada ulama kata hadis baca surah Kahfi hari Jumaat dhaif. Dhaif. Yang sahihnya apa dah? Baca surah Kahfi diampunkan dosa. Nabi tak sebut hari. Mana hari apa pun bacalah. Jangan tetapkan hari. Bacalah tak ada masalah. Pakcik macam nak pahala tak? Kalau nak pahala jangan sebut penat. Ha? Okey, boleh ya? Dah tutup lah. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha? Minggu depan? Minggu depan ada? Hai Khamis.